Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Ni dalam channel Penunggu Hati. Hari ini saya nak menceritakan mengenai struktur KSKB Pendidikan Islam SBM 1 Semester 2 dalam bidang akidah, iaitu konsep taubat. Dalam selidik kandungan konsep taubat ini, di akhir pembelajaran pelajar dapat memahami apakah yang nak masukkan dengan konsep taubat dan dapat mengamali secara beradab dan istiqamah. Dalam standard pembelajaran konsep taubat ini, di akhir pembelajaran pelajar dapat mengetahui apakah pengertian taubat, dan selain itu mereka dapat menyatakan syarat-syarat taubat dan menjelaskan apakah hikmah taubat. Apakah pengertian taubat? Pengertian taubat adalah kembali semula taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyesal melanggar perintah Allah atau melakukan larangannya. Ini bersesuaian dengan kewajipan kita dalam bertaubat. Di dalam surah, dinyatakan dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum syai'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yujzillahu an-nabiy wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu. Ini menyatakan mengenai terjemahannya, itu wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya berapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghina Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Okay, oleh yang demikian, bagaimanakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh seorang Muslim dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertamanya, seseorang itu mestilah menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan dengan berazam tidak akan melakukan kesalahan tersebut berulang kali. Selain itu, berhenti terus melakukan dosa dan maksiat dengan segera. Itulah taubat yang akan diampuni oleh Allah SWT. Selain itu, jika berkaitan dengan manusia yang lain ataupun dosa yang kita berkait dengan manusia yang lain, hendaklah kita memohon kemaafan kepada orang tersebut jika dia melibatkan manusia. Oleh itu, sahabat, jagalah tingkah laku kita, jangan menyakiti hati orang lain. Jika kita menyakiti hati orang lain, hendaklah kita memohon maaf kepadanya. Bukan itu saja dalam kita mematuhi syarat-syarat taubat. Dalam kita melakukan taubat, hendaklah hati kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, tanpa paksaan daripada siapa-siapa. Bagi mereka yang melakukan dosa, hendaklah kebanyakanlah lafaz-lafaz istighfar dalam kehidupan sehariannya. Dengan melakukan solat sunat secara berterusan, insya-Allah Allah akan melindunginya daripada terus melakukan dosa dan berterusan dalam keadaan menjadi seorang pendosa. Saya hendaklah diwajibkan ke atas kita menjauhi sifat-sifat yang buruk yang kita ikuti, yang mudah yang mana kita akan terjebak disebabkan oleh hasutan syaitan. Okay? Oleh itu, jauhkanlah diri kita daripada sifat kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan sifat mahmudah dalam diri kita. Untuk mengetahui cara-cara solat sunat taubat, boleh tengok pada link ini. Apakah hikmah di sebalik kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Seseorang itu melakukan taubat, apa yang didapati adalah mereka ini sering mendapat peluang untuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah taubat selain itu dapat memberi ketenangan hati setelah orang tersebut bertaubat. Selain
mendapat keampunan dosa dan tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada pencipta yang sebenar. Selain itu, orang yang melakukan hikmah bertaubat juga, mereka akan meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara terusan untuk menjadi orang yang soleh. Dan hikmah buat bertaubat juga ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain menjanjikan syurga di akhirat kelak, iaitu syurga Firdausi yang dikejar oleh semua manusia, selain mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia setelah apa yang telah dilakukan, dan memohon kemaafan, mendapat lebih keakraban di kalangan mereka selepas berlaku permusuhan. Apakah lafaz-lafaz istighfar yang sebenar yang dilazimi dilafazkan oleh setiap manusia adalah lafaznya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maksud lafaz istighfar ini, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah keampunan, ya Allah aku mohon ampun kepada Allah Maha Kuasa yang tiada Tuhan melainkannya, yang tiada hidup dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah maksud pengertian lafaz istighfar yang perlu dilazimi oleh setiap manusia ketika dia untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Bagi mereka yang selalu melakukan dosa, hendaklah kita sentiasa mengisafi setiap kesalahan yang kita lakukan. Ini bagi mengawal diri kita dari terus melakukan perkara dosa dengan cara beristighfar dan bertaubat dalam kehidupan seharian kita, dengan melakukan rutin harian kita dalam melakukan solat taubat, selain tidak putus asa dalam menjalani kehidupan seharian kita. Okay, apakah kaifiat ataupun cara-cara untuk melakukan solat sunat taubat? Solat sunat taubat bermula daripada niat, iaitu musalli sunnatan taubati lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, dan disusuli dengan rakaat pertama pada bacaan Al-Fatihah dan surah yang kedua iaitu surah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua iaitu surah Al-Fatihah, dan surah yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Sujud yang terakhir dikenalkan kita untuk membaca tasbih sebanyak 40 kali. Itu lafaz tasbihnya, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, sebanyak 40 kali. Yang maksud tiada Tuhan melainkanmu ya Allah yang maha suci dikau, sungguh aku ini masuk dalam golongan yang hanya itu orang yang zalim. Dia bacalah sebanyak 40 kali semasa sujud yang terakhir. Setelah memberi salam, dikehendaki kita membanyakkan istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali, iaitu lafaz istighfarnya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selepas membaca istighfar sebanyak 100 kali, kita dihendaki membaca doa, itu doa penghulu istighfar sebanyak 3 kali. Apakah lafaznya? Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa hadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Tuhanku, dikaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Dikau. Kaulah yang menciptakan daku dan daku adalah hamba-Mu. Dan sedaya mampuku daku berpegang dengan janji dan sumpah setiaku terhadap-Mu, dan aku memohon perlindungan-Mu daripada segala kejahatan yang telah ku lakukan. Dan aku mengakui atas segala nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku akui segala dosa-dosaku. Maka ampunilah aku kerana tiada yang mendapat mengampuni dosaku melainkan Kau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebanyak 3 kali.
Para sahabat semua, kita hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita melakukan dosa. Semoga kita ni banyak kelemahan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, dan setiap hari kita akan melakukan dosa. Dan ingatlah, sentiasalah kembali kepada Allah dengan selalu mengerjakan amal ibadah, iaitu dengan melakukan solat sunat taubat, dan banyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hidup kita ini sentiasa tenang daripada segala masalah yang mendatang kepada kita. Oleh demikian sahabat, ingatlah, lazimilah dengan lafaz istighfar setiap hari bagi menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Orang yang baik iaitu husnul khatimah dalam kehidupan kita. Setiap orang mengejar kepada keakhiran yang baik, kebanyakkanlah melakukan solat taubat sebelum tidur. InsyaAllah setiap perbuatan amal soleh kita dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengejar rahmat dan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjanjikan syurga darinya akan tercapai. Okay, itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.